Everyone, okay, welcome to part 3 of chapter 7 matrices. So part 3 is 7.3 inverse matrices. Okay, tadi kita dah belajar transpose, jenis-jenis matrices. So now we go to inverse. Okay, so apakah definition? Kita pergi pada definition dulu. Okay, so if A and B are square matrices, kita tahu square matrices sama ada dia adalah 2 by 2 or 3 by 3 matrices. Okay, dia tak boleh 3 by 1 ke 1 by 2 ke, tak boleh. Square matrices mesti 2 by 2 or 3 by 3 saja. Alright, so such that AB equals to BA equals to I. What is I? I is identity matrix. Identity matrix. So how we know identity? 1001 ataupun 1000100001. This is identity. Bagi 2 by 2, this is 3 by 3. Alright, so B is called B equals to A inverse, and then A is called the inverse of B. Okay, ini hanya definition lah. So kita go to the calculation kalau untuk lebih tahu. Okay, sekarang dalam syllabus awak ada dua cara untuk cari inverse matrix. So first thing is, the first method is adjoint. The second one is by using property. Okay, so we go first to adjoint method. So adjoint method, this is the formula and you need to memorize and understand. Right? Very important formula. So formula for the property is AB equals to KI, which is K is any scalar or any number. Okay, any value lah. So I is identity. Tak payah kita pergi yang number tu is property, kita guna nanti. So we go to adjoint method. So adjoint method sangat penting untuk ingat. A inverse equals to 1 over determinant of A times with adjoint A. Okay, adjoint ni apa? Awak dah belajar cara nak cari determinant A, betul? Bagi 3 by 3 dengan 2 by 2 tadi kita dah belajar. So now you need to have knowledge of what is adjoint A in order to find A inverse by using adjoint method. That's why they say adjoint. Okay, because you need to know adjoint. So here is the step. Okay, first you need to find S1, find determinant of matrix A. S2, you find the adjoint. S3, you combine into the formula. Alright, but adjoint method, they have their condition. Okay, bila awak ada 1 over determinant A, awak ada condition. Awak ingat tak dulu saya kata 1 over 0 sama dengan infinity atau no solution kan? Dia ada banyak sangat solution. Kau no, dia ada many solution. Alright, so condition kita mesti determinant of A tak boleh equals to 0. Kalau tidak, kita takkan dapat jawapan. So ini adalah condition dia. So if determinant of A equals to 0, inverse dia tak exist. Okay, determinant A 0, terus awak buat conclusion inverse dia tak exist. Kenapa? Disebabkan formula ni. Kalau ini adalah determinant A adalah kosong, 1 over 0, kita akan dapat infinity. So tak boleh lah. Alright, so itu adalah dia punya syarat. Satu je syarat dia. Okay, bukan syarat, syarat dia lah. And then condition dia, kalau di 0 boleh je. Okay, kalau soalan dia bawa cari, kenapa determinant dia 0? Okay, jangan anggap awak salah, awak betul. So awak punya jawapan akan jadi, kalau dia kata find the inverse of matrix A, lepas tu awak cari determinant A dia, dapat pula 0. Jadi awak buat conclusion inverse dia tak exist. Itu saja. Okay, dalam matematik awak mesti explore different possibility. Setiap cases mesti ada sebab. Kalau awak tak dapat 0, okey lah. Awak dapat satu value kan, determinant. Jadi inverse dia exist lah. Tak ada masalah. Kalau awak dapat determinant dia 0, itu awak punya conclusion cakap dia tak exist inverse dia. Okay, so just take note lah. Take note, that's the only condition that you need to really focus on when you want to use adjoint method. Okay, tengok determinant dia 0 ke tidak. Sebab tu step pertama, tengok determinant. Alright, so kalau determinant kat sini dah, kalau sini determinant dia dah 0, tak perlu cari ni, tak perlu cari ni. Sebab inverse dia tak wujud. Alright, terus buat conclusion. A inverse tak exist.
Tak exist Okay, tapi kalau ada A dia bukan equal to 0, awak kena cari the next step. Find adjoint, find dia punya inverse using formula adjoint. Right? So, untuk soalan bagi inverse ni, awak kena tengok soalan. Soalan boleh request dua-dua method ni, 1 and 2 adjoint ataupun property. Awak kena mahir dua-dua. Okay, tanpa kita go through slowly, kita go through to adjoint. So adjoint, what is adjoint? Alright, misteri Nusantara ni, adjoint ni. Okay, sebab awak ada kat sini, awak kena tahu dia, kena guna dalam formula dia. So adjoint is, awak nampak tak Cij ni? Cij ni adalah cofactor of matrix yang diberi. Apa yang awak perasan kat sini? Dia ada T. Jadi, adjoint adalah transpose of cofactor matrix. Alright, awak dah cari cofactor matrix. Awak kena cari cofactor matrix sebab awak dah cari dekat determinant tadi kan. So, awak dapat tahu cofactor matrix dia apa. So, awak transposekan ni dapatlah adjoint. Alright, so cofactor ni yang tadi ni. Mana ni yang awak cari tu? Yang CC ni. Okay, ini bagi elemen. Nanti awak kena cari untuk setiap elemen. Okay, ni spesifik elemen yang keberapa dia nak kan. So, bila awak nak buat untuk full cofactor matrix, kita tengok sini nanti Tapi yang penting awak boleh tahu adjoint adalah transpose bagi cofactor matrix. Alright. So, itu adalah dia punya info yang penting lah. Okay, cara untuk cari adjoint method. Example kita pergi nanti. So, we go to B, use the property. So, property ni, apakah permainan property? Bukan permainan. Okay. Benda penting bagi property adalah AB equals to KI. Okay, kenapa penting? Kalau saya nak cari A inverse, alright, saya akan dapat begini. A inverse sama dengan 1 over K times B, ataupun B inverse equals to 1 over K times A. Sebab apa? Kita dah baca kat sini, kita dah buat conclusion tadi. B adalah A inverse, A adalah B inverse. Alright. So, kalau saya ada A, B equals to KI, and then saya nak cari A inverse, saya akan darab A inverse both side. So, bila saya darab A inverse both side, okay, darabkan A inverse. Alright, so satu lagi saya nak beritahu, kedudukan A inverse sangat penting. So, kalau A inverse darab dengan A, kita akan dapat identity darab dengan B. So, sini kita akan dapat K darab dengan identity darab dengan A inverse akan dapat A inverse. Alright, and then identity darab dengan B, kita akan dapat B. Sama dengan, bawa constant ke sebelah, kita akan dapat 1 over KB equals to A inverse. Alright. Ni saya bawa ke sinilah. Okay, ni adalah proving dia. Okay, mana datangnya formula tu. Sama juga case bagi B inverse. Macam mana saya dapat formula tu? Datang daripada sini. Okay, K ni kita bawa sebelah, itu jadi 1 over B, 1 over K equals to B. Ataupun conclusion dia saya buat right hand side lah. A inverse equals to 1 over K times B. Awak tak perlu proof pun, tapi saya hanya bagi explanation lah mana datang formula dia. So, ini adalah properties. Tolong fahamkan, tak faham tanya saya. And then we go to example 1. Example 1, they want us to find the adjoint of matrix A. Hence, find inverse. Bila dia suruh cari adjoint, dia cari inverse. Inverse notation dia adalah macam kuasa ni. Kuasa di satu adalah dia punya notation bagi inverse matrix. Okay. So, we need to find adjoint. Okay. Adjoint adalah apa? ADJ A. Okay. Sebab apa kita perlu cari adjoint? Kita nak guna dalam formula inverse. A inverse equals to 1 over determinant A adjoint A. Okay. So, first thing first. Kalau ni adalah 2 by 2. Okay. So, kalau 2 by 2, nak cari adjoint, awak guna je yang tadi kita dah buat. Right. So, kalau untuk 2 by 2, awak ada dua pilihan. Sama ada awak
switch tempat dia. Okay, so switch tempat, yang ini awak darab negatif and then switch tempat dia, ataupun awak guna formula adjoint. Okay, kalau saya 2 by 2 ni dia macam ni. Contohnya saya ada A equals to A, B, C, D. Saya punya adjoint bagi 2 by 2, saya akan dapat D, A, negatif B, negatif C. Kalau awak tak percaya, tengok pada jawapan dia. Okey, so ini adalah jalan kerja dia. Jalan kerja dia menggunakan formula lah, formula tadi. Okey, sama je. Ini saya nak homework, awak tengok sama tak. Alright, dengan formula dia. So, adjoint A awak akan dapat, contohnya, okey, kita cari. Ini adalah A, B, C, D. So, adjoint dia akan jadi D. So, 4. C kita adalah 3. So, negatif 3. Negatif B. So, positif 2. So, 2 lah. A kita adalah 1. Sama tak dengan jalan kerja atas ni? Sama. Okay. So, dia boleh ada dua cara lah. Sama ada guna formula ni ataupun formula cofactor. Alright. So, and then to find determinant bagi 2 by 2. Seperti biasa, A, D tolak B, C. Alright. So, mana dapat A? Tengok pada matrik asal. So, A adalah 1, D adalah 4, tolak B adalah negatif 2, C adalah 3, saya dapat 10. So, bila determinant kita adalah 10, bukannya kosong So, kalau 10, kita boleh lah guna N inverse. Jadi, A inverse dia exist. So, you just substitute all the value that you already find. So, A inverse equals to 1 over 10. Kita punya determinant. Adjoint kita yang ni, kita substitute and then you simplify. Kalau ada pecahan, tolong darab dalam matrices. Saya tak nak awak biar conclusion dia begini. Salah, dia akan jadi J0. Okay, J1 dekat sini. Bila awak darabkan ke dalam dia punya pecahan. So, tolong ingat sampai bila jangan lupa. So, tolong darab dalam pecahan. So, final answer you must leave it in fraction. Okay. So, boleh untuk 2 by 2. So, example 3 adalah untuk 3 by 3. Okay. So, untuk 3 by 3 ni, example 2 ni, okay. Dia ada sikit pembetulan Okay. Awak kena betulkan matrices. Matrix B ni sebenarnya bukan ini. Alright. Awak cancel out. Matrix B adalah, tolong betulkan kat nota muka surat page 64. Alright. Example 2. Kalau tengok. So, matrix B adalah 1, 2, 3, negative 1, 1, 4, 2, 0, 1. Alright. Tolong betulkan. Ini matrix yang baru. Alright. Baru dia sama padan dengan kita punya cofactor dan final answer lah. So, first to find adjoint. Dia kata find the adjoint and then hence find the inverse of B. So, to find adjoint, okay, ini guna formula. Dia ada formula dia. Formula bagi cofactor adalah, kalau awak tengok pada nota muka surat 57, okay, dia diberi formula bagi cofactor. So, Cij equals to negative 1 I plus J Mij. Ini apa yang digunakan dalam ni. Dia guna formula. Okey, kalau awak perasan, saya pergi pada ni So, ni C11. So, ni dia punya I, ni dia punya J. Negative 1 dibiarkan. This is I plus J. And then Mij adalah M minor, matrix minor bagi first row, first column. Okay, so dia tutup first row, first column. Sorry. So, dia tutup first row. Sorry Alright, so mana tadi? Value dia yang betul. This is negative 1. So, dia tutup first row, first column. Tutup first row, first column. Dia dapatlah determinant 1401. So, dari situ dia dapat. So, dia masukkan dalam formula
untuk dapatkan satu-satu dia punya cofactor. Okay, saya padam balik sekejap, saya betulkan. So betul lah satu ni. Okay, so ini contoh lah, awak boleh buat satu-satu, tapi cara senang, okay, cara senang di sebelah sini saya buat okay, cara senang, dah awak tahu kita punya matrix B adalah sedemikian, so kita boleh terus equals to, alright, buat satu, awak boleh buat, kalau awak boleh buat satu matrix besar, okay, equal besar macam ni, alright. So kenapa nak buat besar ni? Kita nak gabung terus. Okay, so kita cuba buat. Ini kalau dia buat satu-satu, ni kalau saya terus ikut okay, first thing kita tulis dia punya sign. Kita tahu sign bagi cofactor plus, minus, plus. So minus, plus, minus, plus, minus, plus. And then kita tahu ini adalah modulus, right? So tinggalkan sedikit space untuk sebelah sign tu untuk kita punya value lah, ikut row dengan column. Okay, so ini kalau you nak cepat, kalau you buat satu-satu macam ni lah you tulis okay, lepas tu saya salin balik dia punya matrix kat sini so B is equals to, supaya awak nampak sikit, 1, 2, 3, negative 1, 1, 4, 2, 0, 1. Okay, so sekarang untuk first row, okay, mana first row? This one, this is first row. Okay, saya padam balik. Okay, untuk first row kita akan eliminate first row bagi kita punya matrix ni. So first row kita eliminate, kita fixkan, so kita tutup first row and column. Okay, so untuk yang pertama ni kita tulis, kalau first row kita tulislah value depan sign dia adalah 1, 2, 3, sebab kita tutup first row. So automatically awak tahu kalau second row saya terus letak negative 1, 1, 4. Okay, ikut apa? Ikut second column kita lah. Okay, kalau untuk third column saya terus ambil yang third row, saya terus tulis third row lah. Okay, so 2, 0, 1. Alright, ni cara cepat. Okay, and then dah dapat yang bahagian luar. Luar tu awak tengok ikut dia punya row. And then dia punya modulus ni. Okay, ini adalah untuk first row, first column kan. So awak tutup first row, first column. Jadi saya punya value sini 1401. Okay, and then kita tutup pula second column. So saya dapat sini negative 1421. Alright, and then kita padam second column, kita tutup first row dengan third column pula. So saya akan dapat negative 1120. Boleh So ini baru settle untuk first row. Okay, sekarang kita go to second row. Okay, bila second row, untuk in the first column ni kita tutup lah first column. So kita akan dapat value dia apa yang tinggal, 2301. Dan kita padam first column, kita tutup second column pula, kita isi apa yang tinggal kat sini 1321. Dan then saya padam, saya tutup second row dengan third column, saya dapat 1220. And then kita padam balik, kita tutup pula third row. So third row 201 kan. Okay, kita tutup third row dengan first column. So saya dapat 2314. And then saya padam, saya tutup second column pula, saya dapat 13 negative 14. And then saya padam second column, saya tutup third column pula dengan third row, saya dapat 12 negative 11. Okay, so dah selesai fill in all the values. Awak terus equal, letak bracket,
awak selesaikan satu-satu. Terus guna calculator pun tak apa. Okay, bermaksud yang ni awak tahu terus 1 times dengan 1 times 1 minus 0 times 4 0. So 1. So awak akan dapat 1 kat sini. Okay, and then yang ni automatically awak akan tahu value dia. So sini awak boleh terus tekan calculator. Right, nak bagi calculation pun tak apa. Ini pun dah cukup sebenarnya. So calculate. So untuk the first row, second column awak dapat berapa pula? Awak kira mesti awak akan dapat 9. Alright. So jawapan dia mesti sama dengan yang inilah. So awak akan dapat 192 negative 2, sorry. And then negative 2, negative 5, 4. And then you get 5, negative 7, 3. Okay, homework tolong kira validity dia. Valid tak jawapan, betul tak jawapan saya. Okay. So sama juga dengan ni. Saya lagi prefer yang ni lah. Dia lagi simple. Tapi awak perlukan masa. Kalau tidak awak guna je formula ni. Right, buat satu-satu term. Okay, kalau awak ada 3 by 3, maksud awak ada 9. Okay, 3, 6, 9 elemen cofactor yang perlu cari. Okay, and then awak cari determinant. Determinant ni barulah guna yang tadi. Okay, formula kita. Apa? A11, C11 plus A12, C12 plus A13, C13. Dapatlah value dia 13. Awak dah tahu elemen dia. This is element first row, first column, cofactor, first row, first column. So, elemen bagi A11 adalah 1 darab dengan cofactor 1, 1. Sini adalah 1. So, 1 darab 1. Okay. Lepas tu, tambahkan elemen first row, second column. First row, second column. First row. Kan? First row, second column. 2. Okay. 2 times dengan C12. C12 is negative. Alright. So, C12 adalah negative. So, dapatlah negative 9. Okay, and then A12 is A12, 3. C13 adalah negative 2. Awak dapatlah 13. Okay, cuba kira. Dapat 1. A1 tu sebenarnya positif kan? Okay, so dapat A1 plus 18 minus 6. You will get 13. Alright. So, ni sebenarnya plus. This is plus. This is plus. Okay, dia ada sedikit keluar kat situ. Alright. So, awak dapatlah dia punya determinant of matrix. Matrix B. Okay, ni betulkan matrix B. Alright. And then adjoint adalah transpose bagi kita punya cofactor. Cofactor matrix kita adalah ni kan? Cofactor of matrix B. Awak dah cari. Awak dapat yang ni. So, awak transposekan dia. Yang ni ada buat. Transpose. So, jadi row exchange jadi column. Okay, so awak perasan sini second row jadi second column. And then awak dapat third row jadi third column. So, this is our adjoint. Lepas tu nak selesaikan guna formula ni. Substitute semua yang dah cari. Modulus B adalah 13. Adjoint B adalah ini. Matrices dia. So, dapatlah jawapan. Okay, ni kalau boleh tolong darab dalam. Dia ada lagi final. Bila dah bahagi dengan 10. Alright. So, example 3. So, 1 and 2. Okay. So, untuk example 3 ni, bila dia guna properties. Okay. Dia bagi matrix A and B. Dia kata AB ni sama dengan KI. K is a constant. Alright. So, K is a constant. I is identity matrix C by 3. Dia kata find K, deduce A inverse. So, awak tahu dia mesti guna AB equals to KI. Guna property. So, first thing, kita nak guna ni kan. So, kita kena darabkan lah. So, matrix A darab matrix B. This is matrix A, matrix B. Awak kena buat satu-satu. So, letak sebelah-sebelah. Ini bermaksud darab lah. And then, ini adalah
dia punya calculation, tolong buat. Sebab ini kadang-kadang ini adalah K1 dia. Alright, bila awak tak buat, awak terus jump daripada sini ke sini, awak akan hilang satu markah. Okay, so tolong buat. Darabkan macam biasa. Okay, kalau tak boleh, tengok balik kita punya video sebelum ni, cara untuk darab matrices multiplication. And then you will get this kind of answer 300, 030, 003. Usually awak akan perasan lain semua akan 0, dekat diagonal je ada value, and then that's when you can factorize the 3. Okay, so when you factorize the 3, you will get 3 times dengan 100, 010, 001. So automatically we know this is identity matrix, right? That's why you get 3i. Okay, so we know AB equals to 3i. So kita tahu dekat formula dia, kalau A inverse adalah, kita tengok A inverse adalah yang ini kan, A inverse adalah 1 over KB. Okay, so A inverse adalah 1 over KB. Alright, so kita tahu A inverse adalah 1 over 3 multiply with matrices B. So negative 2, 4, 1, negative 7, 11, 5, negative 3, 6, 3. Okay, so ini belum habis lagi lah. Okay, tolong sambung. Ini adalah jawapan bagi A inverse. So ni darab ke dalam and then simplify. Itulah jawapan bagi A inverse. Alright, so for number 2, A is matrix ni 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1. So this row dia beri awak quadratic. Okay, quadratic with I is identity. Bila cakap I je, mesti ini adalah matrix dia. Terus buat 100, 010, 001. Okay, identity matrix ni bergantung. Kalau dia bagi 3 by 3, oh inilah awak punya matrix identity. Kalau dia bagi 2 by 2, matrix identity awak hanya stop sampai sini saja. Right, 2 by 2 punya matrix. Identity bergantung pada order yang diberi. Okay, so dia kata show that A squared minus 5A equals to 14i, hence deduce A inverse. Okay, bila soalan macam ni, first thing first, dia nak cari A inverse, betul? So kalau untuk show ni, awak kena verify lah sebenarnya. Dia ada calculation dia, awak kena masukkan, awak kena cari A inverse tolak 5A. So awak kena show, awak kena letakkan di sebelah-sebelah. A times A, macam itulah. 133, 313, 331. Darabkan dengan diri sendiri. Okay, sebab square kan. Okay, tolak dengan 5, darab dengan A, matrix A. Okay, awak buat calculation ni, awak akan dapat sama dengan 14 darab dengan 100, 010, 001. Alright, ni tolong showkan homework. Okay, tolong proofkan sama tak. Okay, so now sekarang ni kita nak hence deduce. Hence deduce A inverse ni. Baru kita selesaikan lah. So sekarang kita diberi equation yang ini, A squared minus 5A equals to 14i. So now to find A inverse, kita kena darab both side dengan matrix A inverse. Satu je yang awak kena particular, kalau awak darab A inverse sebelah depan, okay, yang right hand side pun kena letak A inverse sebelah depan. So dia macam ni, left hand side sama dengan right hand side. Apa yang buat kat left hand side, awak buat kat right hand side. So sekarang ni awak tahu negatif 1, awak expandkan lah. Negatif 1 darab dengan A kuasa 2. So negatif 1, ingat indices punya chapter. Negatif 1 plus 2, awak dapat 1. Okay, dan A inverse darab dengan A. Ingat A inverse property dia sama dengan identity. Sebab tu saya dapat identity. Okay, and then A inverse darab dengan I, awak dapat A inverse. Okay, ni basically just dia punya algebraic bagi inverse. And then awak susun dia, awak dapat ni 14 A inverse sama dengan A tolak 5i. So A adalah inilah matrix dia, tolak dengan 5 identity. Okay, ni matrix identity, awak substitute. Right, buat satu-satu. And then awak selesaikan, 5 awak darab dalam matrices, and then bila multiplication macam biasalah,
1 tolak 5 dapat negatif 4. 3 tolak 0 dapat 3. 3 tolak 0 dapat 3. So basically yang 3 dengan 0 ni memang samalah 3. So ni samalah 1 tolak negatif 5 dapat negatif 4, negatif 4. So itu adalah jawapan bagi 14 A inverse. Belum dapat lagi ya. Alright. So and then nak dapatkan A inverse, awak kena bawa 14 ke sebelah. So A inverse akan jadi 1 over 14 bracket matrices ni ataupun yang ni lah. Okay, next step dia. So kena darabkan dalam macam saya kata, so baru ini J01. 1 over 14 darabkan negatif 14 over 17, 3 over 14, 3 over 14 samalah. Itu darabkan dalam Okay, so that's all for part 3, which is inverse matrices. Alright, so ada dua cara adjoint dan property. So awak go through slowly example ni, and then please do exercise 7.3 all. Sebab tak banyak 1, 2, 3, tolong buat semua. Due date nanti saya bagi tahu dalam group WhatsApp tolong buat semua. Alright, that's all for this video. See you in part 4. Thank you.